Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan seterusnya kepada para sahabat, golongan tabi'in dan mereka yang mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam ini kita sambung kembali pembacaan kitab hikam kita. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada kita semua di mana sahaja berada. Dan kita mohon kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala menjadikan kita di kalangan hamba Allah yang saleh, dan dijadikan kita ini sebagai orang yang mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana yang kita maklum bahawa sesungguhnya dalam perjalanan kita nak berjalan kepada Allah, kita memerlukan cahaya, kerana tanpa cahaya kita duduk dalam kegelapan. Maka begitulah kita berjalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala seumpama kita berjalan di satu lorong, yang mana dengan lorong yang kita jalan tadi ataupun jalan yang kita lalu tadi, pastikan kita mempunyai cahaya yang boleh kita berjalan dalam keadaan selamat dan sehinggalah mencapai maksud yang dikehendaki, yakni sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan sambung pembacaan kitab kita ini, dan kita telah sampai kepada muka surat 40, surat yang ke-40. Kepada muka surat 41 40 yang bawah tu 40, muka surat yang ke-40. Maka insya-Allah kita teruskan pembacaan kitab kita ini. Kita sampai muka surat ke-40, baris yang ketiga daripada bawah. Maka kita muliakan para habaib, para ahlul bait, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berkata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam matan hikamnya, la tafrahuka at-ta'ah, la tafrahuka at-ta'atu li'annaha barazat minka. Tiada menyukakan, yakni menggembirakan, tiada menggembirakan akan dikau ta'at, kerana keadaan ta'at itu zahir ia daripada kamu. Kerana yang demikian itu mewaris akan dikau ujub dan takabur di dalam meninggalkan syukur, dan yang demikian itu daripada tentera nafsu dan juga syaitan. Maka di dalam matan hikam pada malam ini memberitahu la tafrahuka, janganlah menyebabkan kamu ini begitu gembira, at-ta'ata, iaitu ketaatan yang kamu lakukan. Dengan sebab kita melakukan ketaatan, janganlah kita ni terlalu gembira, kerana sesungguhnya ketaatan yang kita buat itu maknanya kita tidak boleh melihat daripada diri kita, tetapi sebenarnya kita kena melihat bahawa ketaatan itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita menyebut tentang ketaatan, taat ini kita boleh katakan bahawa sama ada orang itu taat ini ada 5 lah. Kita contoh. Yang pertama taat kepada Allah. Yang kedua taat kepada Rasul. Yang kedua taat kepada Rasul. Yang ketiga taat kepada pemerintah. Yang keempat taat kepada guru. Yang kelima taat kepada ibu bapa. Maka taat ini iaitu sesuatu yang kita mengikuti perintah. Maka taat yang mutlak adalah taat kepada Allah dan Rasul. Maka ketaatan, bila saja disebut saya merasa gembira, saya telah melakukan ketaatan, itu bermakna ketaatan kepada Allah.
Apabila seorang itu melakukan ketaatan kepada Allah, bermakna dia melakukan ketaatan kepada Rasul. Dan taat kepada Allah, taat kepada Rasul mutlak. Kita tidak boleh tolak, dan kita kena terima apa yang didatangkan. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang didatangkan oleh Rasul kamu ambil, dan apa yang dilarang oleh Rasul kamu tinggalkan. Baik, ada pun taat kepada pemerintah, taat kepada guru, taat kepada ibu bapa tidak mutlak. Kerana Nabi SAW bersabda, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketaatan-ketaatan kita buat, kita boleh merasa gembira di atas ketaatan. Yang dimaksudkan di dalam matan ini lebih kepada ketaatan kepada Allah. La tafrahuka at-ta'ah. Jangan kamu terlalu gembira di atas ketaatan yang kamu lakukan. Li'annaha, kerana sesungguhnya barazat minka, kerana keadaan ta'at itu zahir daripada kamu. Yakni apabila kamu melakukan ketaatan kepada Allah, taat kepada Allah Ta'ala ini, maka jangan kamu terlalu gembira. Jangan terlalu gembira bila kita melakukan taat kepada Allah. Jadi maksud terlalu gembira itu ialah apabila kamu melakukan ketaatan, lalu kamu merasa gembira disebabkan ketaatan itu datang daripada kamu. Maka gembira dengan sebab kita sudah merasa kita sudah baik, kita sudah merasa kita sudah banyak melakukan amal ibadat, itu kegembiraan yang dicela. Kegembiraan yang dilarang, dicela. Kerana sesungguhnya kita sebenarnya apabila kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maknanya ketaatan itu kita lihat datang daripada Allah. Tak dengar ke? Boleh. Ada dalam internet. Boleh dengar. Boleh dengar Tanya apa? Boleh dengar. Ada sekejap. Boleh bagi tahu dengar tak? Okey, baik. Maka kalau dengar kita sambung Maka apabila kita melakukan ketaatan kepada Allah, ketaatan itu kita tidak salah bergembira. Tetapi yang dikatakan dilarang itu, kegembiraan itu, ada ketaatan yang dicela adalah apabila kita merasakan bahawa ketaatan itu datang daripada kita. Apa maksud ketaatan itu datang daripada kita? Yakni kita merasakan bahawa maknanya kita merasakan bahawa ibadat-ibadat yang kita lakukan itu dengan kerajinan kita. Ataupun kita merasakan bahawa ibadat yang kita lakukan itu dengan kekuatan kita. Maka bila kita merasakan bahawa kekuatan ibadat yang kita lakukan itu datang daripada kita, kerana kita rajin, kerana aku ni sudah bagus, maka inilah ketaatan yang dicela. Sebab itu diberitahu bahawa apabila kita melakukan ketaatan kepada Allah, kita jangan mengandalkan ketaatan itu. Maksud mengandalkan maknanya kita bersandar kepada amal tadi, ketaatan tadi, yakni amal yang kita lakukan. Seperti kita merasakan bahawa sabit aku beramal, aku akan dapat ini. Merasakan bahawa kita ini layak masuk syurga. Contohnya, kita layak masuk syurga kerana kita ada amal. Maka ini tercela. Jangan. Jadi gembira kita beramal sehingga kita melihat bahawa kita ini merasakan bahawa kita layak mendapat pemberian Allah. Maka kegembiraan yang macam ini adalah kegembiraan yang dicela. Gembira pada taat itu tidak menjadi masalah,
tetapi kegembiraan yang membawa kita ini maknanya memandang kepada amal itu membawa kepada tercela. Maka ulama mengatakan bahawa gembira kepada taat ataupun kegembiraan di atas ketaatan tetapi membawa kepada kecelaan. Yakni taat yang dicela. Taat yang dicela yang pertama, yakni merasa gembira bila melihat amal dan menyangka amal itu datang daripada dirinya. Maka dari maksud dia bila dia melakukan amal, dia melihat bahawa dia ini melakukan amal sebab dia rajin, dia buat amal ibadat kerana dia ini maknanya semangat dia. Maka dengan semangat yang disandar kepada semangat, disandar kepada rajin itu, ini taat yang tercela. Kerana apa? Kerana perbuatan yang melihat dia boleh melakukan amal itu, dia boleh melakukan amal, lalu dia memandang kepada tenaga, kekuatan dia itu, maka mendatangkan penyakit. Apa dia? Tidak lepas daripada penyakit ujub. Maka bila orang itu beramal, bila dia beramal, dia merasakan bahawa dia sudah baik, merasakan dirinya sudah saleh dengan sebab amal tadi, maka bermakna amal tadi amal yang tercela. Dia melakukan amal tetapi amal ini membawakan amal yang tercela. Maka yang pertama yang dikatakan bahawa amal yang tercela itu amal yang melihat diri sehingga membawa sifat ujub, ataupun amal yang dia lakukan mendatangkan sifat sombong pada diri dia. Maksud sombong macam mana? Yakni seperti bila mana dia beramal ibadat banyak, dia pun merasa dirinya soleh, lalu dia pun tengok pada orang lain. Bila dia tengok orang lain, dia kata ibadat yang orang lain buat itu, ibadat yang orang lain buat itu tak sebagaimana aku. Mana boleh lawan dengan ibadat aku? Maknanya aku baca Quran banyak pada dia, maka dia merasa sombong dengan ibadat dia. Dengan dia mengatakan ilmu aku ini tak ada orang boleh lawan. Ataupun mengatakan ibadat aku lebih banyak pada orang lain, tak ada orang boleh lawan ibadat aku. Maka ibadat yang macam ini mendatangkan kesombongan. Maka gembira di atas ibadat yang mendatangkan kesombongan ini, maka ibadat itu ibadat yang tidak mendatangkan pahala. Bahkan ibadat itu mendatangkan dosa, ataupun ibadat itu ibadat yang tercela. Maka ibadat yang mendatangkan sombong, merasa orang lain rendah, ataupun ibadat yang membawa dia meremehkan orang lain. Bila mana saja dia melakukan ibadat, contohnya dia berpuasa, lalulah dia kata kamu ini nak jadi apa, malah nak berpuasa. Maka dengan ibadat yang dia lakukan, lalu dia menghina orang lain, merasa dirinya sudah baik, maka ibadat ini adalah ibadat yang tercela. Ibadat ini adalah ibadat yang tercela. Jadi ibadat ataupun taat yang tercela, yang pertama, melihat taat itu datang daripada diri sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, ibadat yang tercela adalah ataupun gembira pada ibadat yang tercela, gembira pada ibadat tetapi membawa kepada tercela, adalah yang kedua, dia gembira di atas ibadat yang dilakukan, lalu dia merasakan bahawa dia berhak mendapat pahala, ataupun dia berhak, dia layak masuk dalam syurga kerana dia melihat pada ibadat dia. Ini tercela. Sebab itu nak bagi tahu, sesiapa yang melakukan amal ibadat lalu dia menyangka ataupun dia merasa dengan ibadat yang dia lakukan itu dia layak masuk dalam syurga, maka ibadat yang dia lakukan itu ibadat yang tercela.
Sebab itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia menangis dan dia menyangka meletakkan dirinya tidak layak masuk dalam syurga. Sayyidina Umar Al-Khattab mengatakan bahawa kalaulah satu orang saja masuk neraka, nescaya yang masuk neraka itu Umar Al-Khattab. Katanya ada yang mengatakan bahawa lebih baik aku jadi jerami lah. Kalau dibakar nanti selamatlah aku, tidak lagi ditanya. Kerana apa? Kerana takut kepada Allah. Maka Sayyidina Ali bin Abi Talib yang mengatakan, aku ini maknanya kalau aku mati kecil lebih aku suka. Kerana apa? Kerana selamat ditanya di hadapan Allah. Takut kepada Allah Ta'ala, sedangkan sudah banyak amal. Semua ulama-ulama yang soleh, ulama sufi, orang-orang terdahulu, golongan salafus soleh, mereka tidak pernah menyangka bahawa mereka layak masuk dalam syurga. Hatta sahabat-sahabat yang sudah dijamin syurga pun, dia tidak mengatakan aku sudah selamat masuk dalam syurga, sedangkan dia sudah dijamin syurga. Maka selagi mana sahaja maknanya selagi mana orang itu menyangka bahawa dia layak masuk dalam syurga, maka ketaatan dia adalah ketaatan yang tercela. Lalu gembira dia di atas taat, lalu dia sangka dia masuk syurga, maka ini ketaatan yang tercela. Satu orang dahulu dia kata, Ustaz, ada satu orang datang, saya infak pada dia, lalu orang tu kata, kamu ni boleh masuk syurga dah, kata dia. Jadi sebenarnya tidak ada jaminan kita sebenarnya. Hanya Allah Ta'ala saja yang mengetahui. Tujuan kita menjadi hamba Allah, kita kerja taat sahaja. Maka ada satu dalam kitab menceritakan, ada satu orang dia telah beribadat selama 800 tahun. Ni umat terdahulu. Umat terdahulu. Ada dalam satu kitab menceritakan bahawa dia telah beribadat 800 tahun. Bayangkanlah 800 tahun dia beribadat, tak pernah dia buat maksiat. Tidak pernah dia buat maksiat. Lalulah ketika mana saja dia dibangkitkan, diceritakan bahawa Allah berkata kepadanya, masuklah kamu ke dalam syurga dengan rahmat aku. Lalu dia kata, ya Allah, aku tidak mahu masuk syurga dengan rahmatmu. Kerana apa? Kerana dia sudah menyangka, dia sudah menyangka bahawa dia punya amal sudah layak masuk dalam syurga. Lalu dia berkata, ya Allah, aku ingin masuk dalam syurga dengan ibadat aku. Bukan aku mau masuk, aku tak nak masuk syurga dengan rahmatmu, tetapi aku nak masuk syurga dengan ibadat aku. Bila dia mengatakan bahawa dia nak masuk syurga dengan ibadat, maka ditimbanglah akan nikmat Allah. Antara nikmat yang ditimbang adalah nikmat mata. Maka dengan nikmat mata itu pun, maknanya ditimbang. Satu neraca, satu bahagian ditimbang dengan ketaatan dia. Berat ketaatan dia sebab dia buat ibadat 800 tahun. Diambil nikmat mata, dia letak satu lagi, maka berat lagi nikmat mata. Akhirnya tidak layak dia masuk dalam syurga. Para jamaah sekalian, Nabi SAW ada menyatakan kepada sahabat, mengatakan bahawa amal-amal ibadat yang kamu lakukan itu tidak melayakkan kamu masuk di dalam syurga Allah Ta'ala. Tak layak kamu masuk dalam syurga Allah. Lalu sahabat bertanya, termasuk dirimu ke ya Rasulullah? Rasulullah kata, ya, termasuk diri aku. Sehinggalah Allah memberi rahmat kepada aku, memenuhi, melimpahi rahmat kepada aku. Maka masuk syurga dengan rahmat. Sesiapa yang menyangka bila dia melakukan ibadat, dia sudah rasa dia dah selamat dah, dan menyangka bahawa ibadat dia melayakkan dia masuk dalam syurga, maka itu termasuk di dalam ketaatan yang dicela. Waliyazubillah. Jadi gembira pada taat itu tidak salah, tetapi ada sampai gembira yang membawa kepada ketaatan itu membawa kepada kebinasaan. Maka pengarang kitab kita kata, jangan menyukakan akan dikau taat. Jangan kamu terlalu suka.
Suka bermakna apa? Bermakna kamu bangga. Jangan kamu bangga dengan ketaatan yang kamu lakukan. Dan jangan juga ketaatan yang kamu lakukan ini kamu merasakan kamu sudah layak menjadi orang soleh. Dan jangan juga kamu melakukan ketaatan kamu sudah menyangka bahawa kamu ini sudah menjadi kekasih Allah. Sedangkan ketaatan yang kamu lakukan itu, yang kita lakukan itu pun belum sempurna. Belum lagi sempurna. Banyak mana lagi sembahyang kita yang kita tidak khusyuk. Maka dikatakan bahawa kerana keadaan taat itu zahir daripada kamu. Apabila kamu merasakan taat itu datang zahir, keluar daripada diri kamu. Jangan kamu rasa gembira bila kamu rasa taat itu keluar daripada kamu. Maknanya apa? Daripada diri kamu. Rajinnya aku. Dia sabit rajinnya aku. Ataupun aku ni bagus rasa. Bagus dah. Nak banding orang lain, aku ni semayang malam tak tinggal. Bagus dah diri aku. Inilah ketaatan yang dicela. Kerana apa? Bila seseorang itu memandang kepada dirinya, memandang kepada rajin dia, memandang kepada kuat diri dia, maka tak lepas daripada ujub, bangga diri. Tak lepas daripada takabur, maknanya menyombong diri dan menyebabkan dia ini tidak bersyukur kepada Allah. Ibadat yang macam ini adalah ibadat yang membawa kepada kuatnya nafsu, tentera nafsu dan juga kuatnya tentera syaitan. Bermakna apa? Bermakna syaitan dan nafsu itu gembira melihat orang yang melakukan ibadat dalam keadaan ibadat itu disandarkan kepada dirinya. Maknanya tidak ada rasa ketaatan, tidak ada rasa tu. Tidak ada rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam mana sekarang ini kita kena melihat kita wajib buat taat. Kerana apa? Kerana kita hamba. Dan kita sudah bagi tahu ketaatan yang kita buat tadi, bila kita buat taat dikasihi oleh Allah, dikasihi oleh Rasul, didoakan oleh para malaikat, diberi keberkatan dalam hidup, diturunkan rahmat, diampunkan dosa. Semua ketaatan-ketaatan itu memberi manfaat yang baik kepada kita. Maknanya, maka membawa kepada ketaatan-ketaatan yang kita buat tu membawa kepada kebaikan kepada diri kita. Tetapi ingat, jangan sampai kita melakukan ketaatan membawa kepada kita merasa sombong. Ataupun membawa kepada kita ini merasakan kita layak mendapat kedudukan di sisi Allah Ta'ala. Jadi yang taat yang macam mana? Taat yang membawa kepada kecelaan, yakni taat yang membawa ujub. Termasuk jugalah dengan membawa kepada riak. Riak ni syirik khafi. Maknanya termasuk kepada riak, ibadat yang bercampur riak, ibadat yang bercampur dengan ujub, ibadat yang bercampur dengan takabur, ibadat yang tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Maka semua ibadat-ibadat itu zahirnya ibadat, tapi hakikatnya duduk dalam maksiat. Waliyazubillah. Waliyazubillah. Begitulah kita hanya. Memang tipu daya ini memang halus. Oleh kerana itu, alhamdulillah Allah Ta'ala mendatangkan ulama. Syekh Ibnu Athaillah memberitahu, mengingatkan akan kita, kalau kita beribadat jangan memandang kepada ibadat, jangan berbangga. Sama ada dia berbentuk ibadah, ibadat sembahyang sunat, dan termasuk juga ibadat ilmu. Ilmu, jangan kita berbangga dengan ilmu. Jangan merasakan ilmu kita saja paling benar, ilmu orang tidak benar. Jangan merasakan kitalah orang yang paling hebat dalam menyampaikan ilmu, kitalah, pandangan kitalah yang paling benar, lalulah kita ini melekehkan ilmu orang lain. Kita menjatuhkan orang lain, ataupun kita katakan, janganlah belajar dengan orang sana tidak betul, janganlah begini-begini. Sedangkan kita tidak pasti lagi, ataupun tidak ada bukti-bukti yang bahawa maknanya orang itu duduk dalam kesalahan. Maka memandang diri lebih baik pada orang itu, itulah ketaatan yang tercela. Kata ulama, itu bukan taat, itu maksiat. Waliyazubillah. Ada juga ke orang buat taat tapi dikira maksiat? Dia ada. Apabila dia berbangga, apabila dia sombong dan sebagainya. Maka Syekh Abu Hasan Syazili satu ketika dia datang satu kumpulan
antara kumpulan tu ada ulama-ulama fiqh. Lalu kata Syekh Abu Hasan Syadzili, kamu semua dalam keadaan belum lagi benar-benar sembahyang. Kamu semua belum lagi sembahyang. Bila mendengar macam itu, terkejut dia. Maka terkejut dia. Tidakkah kami sembahyang? Tidakkah kami sembahyang tadi sebagaimana yang kamu tengok? Kata dia. Ya, betul kamu sembahyang. Tetapi tidakkah kamu mendengar firman Allah? Iza massahul khairu manu'a wa iza massahu syarru jazu'a. Apabila diberi kebaikan dia tahan, apabila diberi kesusahan dia keluh kesah. Illal musallin, kecuali orang yang sembahyang. Maknanya orang yang sembahyang itu maka dia benar-benar sembahyang, diberi kebaikan, dia ini tidak tahan. Maknanya bila diberi kebaikan, diberi harta, dia pun infak pada jalan Allah. Dan apabila diberi kesusahan, dia ini tidak keluh kesah, dia redha, dia sabar. Ini orang-orang yang solat. Maka ada dua jalan, ada dua taat yang membawa dicela, yakni melihat kepada diri ataupun melayakkan. Yang pertama lihat kepada diri dia, dan yang kedua merasa dia ini berhak mendapat pahala ataupun layak dia masuk dalam syurga. Jadi mengenai syurga, mengenai pahala, kita serah kepada Allah. Tugas kita melakukan ketaatan kepada Allah. Maka menganggap memang layak, memang Tuhan kena beri, tak boleh begitu. Kita serah kepada Allah. Jadi gembira di atas dasar ini dilarang. Tetapi salahkah kalau kita gembira dengan ketaatan? Gembira dengan ketaatan tidak salah. Bagaimana gembira dengan ketaatan yang membawa kepada tidak salah tadi? Maka dikatakan bahawa wa afrahu biha li'annaha barazat minallah ilaika, dan menyukakan olehmu akan taat, suka kamu akan taat, itu kerana ia zahir daripada Allah. Boleh kita ini suka di atas taat, tapi apabila kita lihat taat yang kita dapat buat itu datang daripada Allah, maknanya kerana ia zahir daripada Allah kepada kamu, kerana bahawasanya demikian itu mewajibkan syukur kepada Tuhan kamu. Jadi gembira kepada taat setelah kita melihat bahawa Allah lah yang memberi ketaatan kepada kita. Maka bukan kita yang mampu, bukan kita yang boleh buat taat, tapi Allah lah yang memberi ketaatan. Di sini Ustaz nak bagi satu amalan daripada Tok Guru kita yang dulu satu ketika Ustaz belajar di pondok. Salah antara guru kita yang dimasukkan inilah Tuan Guru Haji Yaakob, almarhum Tuan Guru Haji Yaakob. Beliau ini seorang yang alim. Dan dia satu ketika dahulu Ustaz belajar dengan beliau tafsir. Tafsir tu dia pun baca lah, maknanya dia pun baca, kita baca Quran, kita jemah, dia pun tafsir Quran. Masya Allah, ilmunya luas. Ada satu amalan dia kata begini. Dia kata, ni daripada Tuan Guru Haji Yaakob. Beliau kata, apabila kamu buat taat, selepas kamu buat taat, kamu berhenti sekejap, kamu renung sekejap, kamu kena merasa Allah bersyukurnya kerana Allah telah beri ketaatan kepada aku. Maknanya dikatakan bahawa dia kata duduk sekejap, mana lepas kita baca doa ke apa, jangan bangun lalu, fikir dulu sekejap, ataupun datangkan rasa syukur kerana kita dapat melakukan. Kita dah habis baca doa, semua dah habis baca doa dah. Bila habis baca doa, kita pun maknanya dah raut muka, habis dah doa, maka kita datangkan dalam hati bersyukur padamu ya Allah di atas ketaatan yang kau kurniakan. Lalu dia kata sembahyang apa itu? Contohnya sembahyang subuh. Contohnya sembahyang subuh. Jadi dikatakan dia sembahyang subuh, lalulah dia pun kata, ya Allah ya Tuhanku, ya Allah ya Tuhanku, aku ingin sembahyang zuhur berjemaah. Tolonglah aku ya Allah, bantulah aku ya Allah, maknanya. Jadi dikatakan bahawa
apabila sahaja, kata Tuanku Haji Yaakob, apabila sahaja kamu ini melakukan ketaatan kepada Allah, kamu melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala, lepas tu minta supaya Allah Ta'ala ini beri kekuatan. Lain sangkut Boleh dah Sekali lagi pergi cah sini dekat Boleh terus Sini. Sebab ia sampai. Sebab ia. Boleh kata lain. Okey, boleh. Ambil wayar ni. Just. Okey. Lalu kata Tuan Guru Haji Yaakob, dia kata selepas kamu sembahyang subuh, kamu pun kata, ya Allah, ya Tuanku, aku ingin sembahyang zuhur berjemaah. Aku mohon padamu ya Allah. Aku mohon padamu ya Allah agar maknanya kau beri pertolongan kepada aku. Lepas sembahyang subuh, minta dengan Allah, ya Allah, tolonglah aku untuk sembahyang zuhur berjemaah. Lepas sembahyang zuhur, minta, ya Allah, tolonglah aku untuk aku sembahyang asar berjemaah. Lepas daripada tu, minta sama dengan Allah Ta'ala. Maka kata Tuan Guru Haji Yaakob, dia kata, kalau kamu berbuat demikian, maka sepanjang kamu ini dikira ibadah kepada Allah. Okey, baik. Lalu dikatakan bahawa apabila kita melakukan ketaatan, kita kena lihat ketaatan itu datang daripada Allah Ta'ala. Maka taat itu mesti mendatangkan syukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala memberi kita dapat melakukan ketaatan. Dan di dalamnya mendirikan pada hak ubudiyah. Dan di dalam kita melakukan taat, kita melakukan menunaikan hak Allah Ta'ala, hak ubudiyah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dikatakan bahawa apabila sahaja kita melakukan ketaatan kepada Allah, kita kena melihat kita yang boleh buat ketaatan itu datang daripada pertolongan Allah. Maknanya Allah lah yang memberi pertolongan kepada kita sehingga kita mampu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi di sini gembira macam ini adalah tidak menjadi kesalahan. Kerana Nabi SAW ada bersabda, man sarathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Sesiapa yang merasa gembira di atas ketaatan, di atas kebaikan, dan merasa tidak suka di atas keburukan, maka itu adalah orang mukmin. Maka dikatakan bahawa orang yang melakukan ketaatan tadi tidak salah dia gembira, tetapi gembira membawa kepada bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, Allah Ta'ala telah memberi pertolongan kepada aku untuk melakukan ketaatan. Maka ini adalah dia dah maknanya dipuji. Maka dikatakan dalam mendirikan hak ubudiyah, maka kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana apa? Kerana Allah Ta'ala beri kita dapat melaksanakan hak kita kepada Allah Ta'ala. Apa hak kita pada Allah? Hak kita kepada Allah Ta'ala adalah melakukan ibadat dalam keadaan tidak ada syirik kepada Allah. Ini hak kita kepada Allah. Tak ada hak kita nak menentukan kita ini masuk syurga, dan maknanya kita terserah pada Allah. Hak kita pada Allah, kita sebagai hamba ialah melaksanakan ibadat tanpa melakukan syirik kepada Allah. Ini hak kita pada Allah. Hak Allah kepada kita adalah Allah membalas di atas ketaatan yang kita lakukan. Itu hak Allah. Jadi kita serahkan hak Allah, kita tunaikan hak kita kepada Allah. Baik. Lalu dikatakan bahawa dalam pada hal rujuk kepada sifatmu yang aib. Maknanya ketika mana kamu melakukan ketaatan, kamu bersyukur pada Allah dapat melakukan ketaatan. Tetapi dalam ketaatan yang kita buat tadi, kita kena sedar bahawa banyak keaiban kita yang ada. Itu sifat kita.
Maka sifatmu yang aib, yang lazim bagi sifat itu ada sekalian ahwalmu yang mana kamu merasa malu dengan Allah. Sebab apa? Sebab kita banyak lalai dalam melakukan ketaatan. Sebab itu Nabi SAW mengajar kepada kita, selepas daripada kita semayang, kita istighfar. Kenapa Rasulullah suruh kita istighfar? Sedangkan kita ibadat, kita bukan buat maksiat. Ya, benar. Kerana sesungguhnya ibadat yang kita lakukan itu banyak lagi kekurangan, banyak lagi kelalaian. Maka dengan sebab itu dikatakan bahawa kita maknanya kena merasa syukur kerana Allah beri melakukan ketaatan. Tetapi jangan merasa ketaatan itu sudah sempurna. Kita bersyukur, Alhamdulillah Allah Ta'ala beri kita buat taat. Tetapi kita tetap menyedari bahawa ketaatan yang kita buat itu dalam keadaan banyak lagi kelemahan. Jadi kita boleh buat taat dengan apa? Dengan pertolongan Allah. La haula wa la quwata illa billah. Kita tidak ada mampu berpaling. Haula ni daya. Tidak ada daya untuk berpaling. Tidak ada daya untuk berpaling kepada maksiat. Wala quwwata, kita tidak ada kekuatan untuk melakukan taat illa kecuali billah, yakni bi'aunillah, dengan pertolongan Allah, bi'anatillah, dengan pertolongan Allah Ta'ala. Maka bermula suka pada taat itu atas dua perkara. Boleh juga kita suka pada taat pada dua. Tadi dua perkara juga. Maknanya suka taat yang gemar, yang dicela. Tetapi suka taat maknanya pada taat itu yang tidak dicela, yang dipuji, ada dua perkara. Yang pertama suka dengan dia, dengan taat tadi pada sekiranya memandang ia daripada Allah. Dia pun rasa gembira, Alhamdulillah Allah telah memberi pertolongan kepada aku untuk buat taat. Maka dia melakukan ketaatan, dia melihat itu pertolongan daripada Allah, dia rasa gembira. Jadi yang pertama maknanya dia merasa gembira dapat buat taat dan memandang itu daripada pertolongan Allah. Memandang dia daripada Allah yang memberi, yang menggunakan nikmat. Allah memberi nikmat dan juga fadl dan juga dengan kelebihan Allah. Dengan kelebihan Allah, maka inilah suka yang dipuji. Kenapa? Kerana merujuk kembali pada Allah. Alhamdulillah. Dan merupakan nikmat. Ingat, nikmat ini ada tiga. Satu, nikmat dunia. Satu nikmat dunia. Apa nikmat dunia? Nikmat dunia adalah nikmat kita dapat harta benda, kita dapat rumah, kita dapat keluarga, kita dapat kenderaan, kita dapat kerja, kita dapat harta, kita dapat pekerjaan, perniagaan. Itu semua nikmat dunia. Nikmat dunia Allah tak pandang mana. Kerana Allah beri belaka wakafi, Allah Ta'ala beri harta, Allah Ta'ala beri. Itu nikmat dunia. Ada lagi nikmat yang kedua. Apa dia? Nikmat ibadah. Nikmat ibadah ini, ibadah itu lebih besar daripada dunia dan segala isi. Cuba kita bayang, kalaulah 2 rakaat itu, Nabi kata 2 rakaat lebih besar daripada dunia dan segala isinya, tu baru 2 rakaat. Bagaimana dengan ibadat-ibadat yang lain? Dunia tak terbanding. Tetapi kita kalau dapat dunia, gembira kita dapat dunia. Maka tidak salah kita gembira dan mendapat taat. Tetapi kita kena ingat bahawa taat itu, kita dapat taat itu bukan dengan kita, tetapi dengan pertolongan Allah. Alhamdulillah. Maka dengan itu, jangan sombong pada ibadat yang kita lakukan. Baik. Maka melihat bahawa itulah daripada Allah Ta'ala, itulah kelebihan Allah Ta'ala, maka yang demikian itu dia hendaki syukur akan taat, maka dia bersyukur di atas ketaatan dia. Jadi taat, nikmat yang pertama nikmat dunia, nikmat yang kedua nikmat ibadat. Maknanya dapat nikmat. Nikmat apa? Nikmat dalam melakukan ibadat. Yang ketiga barulah dapat nikmat akhirat. Okey, baik. Maka hendaklah kamu bersyukur di atas taat. Maka bersyukur kita kerana Allah memberi taat kepada kita. Maka kita kena bersyukur kepada Allah Ta'ala dan melihat ini pertolongan daripada Allah Ta'ala. Maka demikianlah.
Orang-orang yang melakukan ketaatan dikata Allah tak ada dah. Ini semuanya lah pertolongan Allah, bukan daripada dirinya. Maka dia tak tengok amal dia banyak, dia tak rasa dirinya hebat, dia rasa dirinya bagus, dia rasa inilah pertolongan Allah. Allah lah yang memberinya. Sebab tu orang-orang ahli ibadat dia takut. Dia takut apa? Antara ketakutan orang ahli ibadat, dia takut Allah tak beri ibadat besok. Dia takut pula Allah Ta'ala paling maknanya kita ni, palingkan hati kita daripada ibadat pada tidak ibadat. Ibadat kita tidak khusyuk, dia kata. Ya, memang. Jalan nak khusyuk ibadat, antaranya banyak zikrullah. Banyakkan berzikir kepada Allah Ta'ala, insya-Allah sekurang-kurang ada perubahan. Perubahan. Dan jalan dia juga untuk khusyuk pada Allah Ta'ala ini juga meninggalkan perkara yang lara. Tinggalkan perkara yang lara, maknanya sibukkan diri dengan ibadat, banyakkan berzikir. Mohon kepada Allah, banyak berdoa agar Allah Ta'ala memberi kekhusyukan kita di dalam melakukan ibadat. Dan dikatakan bahawa itu yang pertama. Dan yang kedua, yakni yang pertama, melihat ibadat daripada kekurniaan Allah, daripada kelebihan Allah, dan ibadat itu mendatangkan kesyukuran kepada Allah. Dan yang kedua, kita boleh gembira pada ibadat, iaitu suka dengan dia daripada sekira-kira zahirnya, daripada hamba dengan ikhtiarnya, dengan pilihan dia, dan dengan iradat dia, dengan kehendak dia, dan dengan haul dia, dengan daya dia, dan dengan kuah dia, dengan kekuatan dia. Dengan kekuatan dia, maka inilah suka yang dicela. Ni suka yang dicela. Suka yang dicela adalah kalau dia melihat ia dengan pilihan dia, dengan kehendak dia, dengan gaya dia, dengan kekuatan dia, maka ini yang dicela, yang ditegahkan. Ditegahkan dia, daripadanya dia panggil apa? Ini dia panggil kufur nikmat. Kufur nikmat. Dia lupa bahawa nikmat itu datang daripada Allah, dia hanya melihat pada dirinya sahaja. Maka ini dipanggil kufur nikmat. Dan dicela. Dan setengah daripada ujub yang membinasakan amal dan membawa kepada ujub yang kita bagi tahu tadi. Yang kita bagi tahu tadi, yang dicela. Yang dicela. Maka ada dua, satu yang dipuji, satu yang dicela. Baik, dikatakan bahawa apabila seorang itu melakukan ibadat, kita gembira buat ibadat, tidak salah. Maka katanya, ada ulama mengatakan, kata Ibnu Ajibah, dia mengatakan bahawa gembira dengan taat itu ada tiga. Satu, farihu bima yaujuna 'alaiha minan na'im wa yadfa'una biha minal min azabihil alim. Yakni dikatakan mereka gembira. Ni kata Ibnu Ajibah. Kata Ibnu Ajibah di dalam kitab Aiqazul Himam menyatakan bahawa gembira taat itu ada tiga. Satu, dia gembira dengan ketaatan dalam keadaan dia mengharapkan dia mendapat pahala, mengharapkan dia mendapat syurga, dan menjauhkan dia daripada azab api neraka. Dia harapkan saja. Dia tak memastikan. Kalau dia pastikan, dia kata saya ibadat ini, saya ibadat, maknanya saya telah buat amal ibadat, maka memang saya layak masuk syurga. Itu tak boleh, itu dicela. Itu yang dicela. Tetapi dikatakan bahawa dia gembira dalam keadaan dia mengharapkan moga-moga dia dapat masuk syurga dan dijauhkan daripada api neraka. Api neraka, maka ini dia beribadat untuk dirinya sahaja. Maka ia tidak dicela, tetapi kedudukan dia tidak, maknanya kedudukan dia bukanlah kedudukan yang maknanya yang tinggi di sisi Allah. Maka katanya dia duduk dalam lingkungan ayat iyyaka na'budu, akan dikau kami sembah. Kami sembah kepada Allah, kami sembah tetapi mengharapkan syurga dan menjadi jauhkan dia daripada neraka. Ini gembira begini tidak tercela bagi orang awam. Bagi orang awam macam kita gembira moga-moga mengharapkan
masuk syurga, mengharapkan masuk syurga, dijauhkan daripada api neraka, maka itu tidak menjadi masalah katanya, kata ulama. Tetapi ini gembira yang macam ini, gembira yang kedudukan dia rendah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, farihu bima min haisu annaha unwanu ridha wal qabul. Hadza min Allah la yarawna li anfusihim. Yang kedua, mereka gembira sekira-kira dia merasakan bahawa dia telah mendapat tanda bahawa Allah Ta'ala redha pada dia, merasakan bahawa Allah redha kepada dia, dan dia ini hanya memohon kepada Allah keredaan. Dia melakukan ibadat, dia mengharapkan Allah Ta'ala redha kepada dia. Tadi dia melakukan ibadat, yang pertama dia melakukan ibadat, dia mengharapkan Allah kurniakan dia syurga, Allah jauhkan dia neraka. Lalu dia gembira, tapi dia mengharapkan dia syurga, dapat syurga pun tidak salah. Ini yang pertama. Yang kedua, dia gembira melakukan ibadat, tapi dia mengharapkan Allah redha kepada dia. Mengharapkan Allah redha dan Allah terima amal ibadat dia, dan dia memandang dia hanya memohon kepada Allah agar Allah Ta'ala menerima dia, maka inilah dikatakan maqam orang itu duduk dalam wa iyyaka nasta'in. Kami minta pertolongan kamu ya Allah. Tolong apa? Tolong yakni Allah menerima amal ibadat. Maka ini dia kata gembira pada taat pun tidak, maknanya masih lagi dalam keadaan tidak tercela. Dan yang ketiga, farihahum billah duna syai'un siwahu. Dia redha dengan Allah dan dia tidak redha dengan selain daripada Allah Ta'ala. Dia redha dengan Allah saja. Dia tidak ambuh yang lain. Dia tidak mahu. Dia tak fikir sama ada syurga. Dia tak fikir neraka. Dia tak fikir pahala. Dia tak fikir apa. Hanya dia fikir Allah sahaja. Dia gembira dengan Allah. Dia buat taat, dia gembira dengan Allah Ta'ala. Maka ini tidak menjadi masalah, boleh, tidak ada masalah. Maka dikatakan bahawa selagi mana orang itu melakukan ibadat, lalu dia melihat bahawa ibadat yang dilakukan itu dengan kelebihan Allah, Allah yang beri, dengan rahmat Allah, Allah yang beri ibadat, maka dia melihat begitu, kemudian diharapkan moga-moga masuk syurga, moga-moga Allah redha, itu tak jadi masalah. Tidak menjadi masalah. Tetapi kalau dia menganggapkan bahawa dia layak masuk syurga, itu salah. Mengharap tak sama dengan merasakan dia memiliki ataupun dia layak. Maka kegembiraan pada taat yang seumpama ini tidak jadi masalah. Jadi contoh macam mana? Contohnya begini. Kita melakukan taat, buat taat. Bila buat taat, kita pun harap moga-moga Allah masukkan kita dalam syurga. Tapi kita tak pandang kita ni layak masuk syurga. Kerana ibadat kita ni banyak cacat celah, tapi hanya mengharap saja. Dan kita merasa gembira kita dapat buat amal ibadat. Dalam waktu yang sama kita harap Allah Ta'ala jauhkan kita daripada azab api neraka. Maka ini tidak salah. Ataupun yang kedua, kita melakukan amal ibadat, kita melihat amal ibadat itu Allah yang beri pertolongan, tapi kita mengharapkan Allah redha kita. Sekadar mengharapkan Allah redha kepada kita, maknanya dan kita mengharapkan agar Allah Ta'ala menerima amal ibadat kita. Mengharap Allah Ta'ala menerima amal ibadat, maka tidak salah. Dan dia gembira dengan taat, dan dia melihat ketaatan itu datang daripada Allah Ta'ala, dan Allah lah yang memberi dia, maka dia gembira. Tapi dalam tu dia tak ada fikir dah, moga-moga masuk surga, jauh neraka, tak fikir dah. Inilah maknanya gembira dalam ketaatan yang dibenarkan oleh Allah. Hanya melihat kepada keadaan-keadaan. Jadi dalam keadaan macam itu, dikatakan bahawa kita hari ini bila kita melakukan ketaatan, kita lihat ketaatan itu datang daripada kelebihan Allah, bukan kelebihan kita.
Dan ketaatan itu datang daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maknanya daripada kasih sayang Allah taala kepada kita. Baik, kita sambung sikit lagi. Dikatakan lagi dan adalah orang yang arif itu, orang yang mengenal Allah taala itu, melihat ia akan taat dan ibadat. Orang yang kenal Allah, dia buat ibadat, dia melihat apa? Dia melihat itu anugerah Allah. Allah yang beri kepada dia. Dan juga itu rahmat Allah. Dan Allah Ta'ala dengan sifat rahmat, kasih sayang Allah, Allah beri ibadat ke dia. Dan melihat juga itu taufik Allah, itulah pertolongan Allah. Allah yang beri kepada dia. Dia tengok Allah, bersyukur dia, Allah beri pada dia. Dan juga dengan inayah Allah, dengan pertolongan Allah, bantuan Allah. Maka semua dia lihat itu datang daripada Allah. Inilah rahmat Allah, inilah taufik Allah, inilah inayah Allah Ta'ala. Maknanya bantuan dan juga pertolongan daripada Allah Ta'ala. Tetapi tiada melihat ia baginya wujud dalamnya. Dalam waktu yang sama dia buat ibadat, dia tak tengok pun, tak lihat pada dirinya, dia rasakan dia tak ada ibadat. Maknanya lalu dikatakan bahawa maknanya tiada melihat ia baginya wujud di dalamnya, iaitu di dalam ibadat. Dan kerana bahawasanya ia dan taat itu daripada kelebihan Allah, dia tak nampak pun pada diri dia, tetapi dia melihat daripada kelebihan Allah dan juga kemuliaan Allah. Allah Ta'ala lah yang memberi. Sebab itu ada satu orang sahabat. Satu orang sahabat ini satu ketika Nabi beritahu dengan beberapa orang sahabat. Dia kata, antara kamu ramai-ramai ini ada satu orang yang mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Nabi beritahu pada sahabat tu, ada satu ramai-ramai sahabat. Sahabat tu lebih kurang dalam berbelas orang. Dia kata, antara ramai-ramai ini Allah beritahu kepada aku ada satu orang yang dia ini mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Mati dalam keadaan tidak beriman. Bila mendengar tu, sahabat yang ada dalam kumpulan tadi merasa takut. Masing-masing duk fikir, padanglah mungkin akulah. Maka masing-masing takut. Takut kerana Rasulullah mengatakan bahawa di kalangan kamu ramai-ramai ini ada seorang yang mati dalam keadaan tidak beriman. Lalulah dalam keadaan macam itu, takutnya sahabat dia, maka berdoa pada Allah, beribadat pada Allah, mohon kepada Allah Ta'ala. Maka seorang demi seorang wafat sahabat Nabi. Mereka wafat dalam keadaan berjihad fisabilillah. Tinggallah 2-3 orang. Antara yang ada dalam itulah sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka semua sahabat yang ada rasa takut, tetapi ada satu orang saja sahabat dia tenang saja, tak ada rasa takut. Kenapa? Kerana dia di antara orang yang paling alim di kalangan sahabat-sahabat. Bahkan dikatakan bahawa beliau ini lebih alim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tapi ustaz lupa nama orang tu. Nama sahabat yang mati dalam keadaan tidak beriman itu. Jadi kemudian dialah antara orang yang paling alim, dan dia juga di kalangan orang yang soleh. Di kalangan orang yang soleh juga, sahabat yang soleh. Maka seorang demi seorang mati, sampailah tinggal 3 orang. 3 orang ni Abu Hurairah, orang sahabat ni tinggal Abu Hurairah dan 2 orang sahabat lagi. Maka akhirnya matilah seorang lagi. Bila mati seorang lagi, tinggal Abu Hurairah dengan 1 orang sahabat ini. Dan bila melihat kepada sahabat-sahabat yang lain, semua mati dalam keadaan beriman. Semua mati dalam keadaan beriman. Tinggal Abu Hurairah dengan 1 orang sahabat ni. Maka menangis Abu Hurairah tiap-tiap malam, menangis. Mungkinlah aku mati tak beriman lah. Mungkinlah aku mati dalam keadaan tidak beriman. Maka dia takut. Tetapi yang seorang lagi dia tenang saja. Kenapa? Kerana dia melihat dia orang alim. Ilmu dia lebih banyak daripada Abu Hurairah.
ibadat yang lebih banyak daripada Abu Hurairah. Lalu dia merasakan dirinya sudah selamat. Tak ada apa dah. Rasa-rasa bukan dia. Lalu berlakulah ada seorang yang mengaku menjadi Nabi. Namanya Musailamah. Nabi menyebut namanya Musailamah Al-Kazzab. Maka Musailamah ni, maknanya dia ini mengaku Nabi. Lalulah dikatakan orang minta supaya dihantarnya seseorang untuk bercakap dengan Musailamah, berhujah dengan Musailamah. Maka dipilih, maka dipilihlah sahabat ini. Sahabat yang bersama dengan Abu Hurairah, tinggal 2 orang ni, sahabat ni dipilih untuk bercakap dengan Musailamah. Musailamah tahu ini sahabat yang alim. Akhir sekali bila dia jumpa Musailamah, Musailamah bagi dia harta yang banyak, ditawarkan wanita, akhirnya jadi pengikut Musailamah. Kemudian menjadi tentera Musailamatul Kazzab, maka mati dalam keadaan menjadi tentera bersama dengan Musailamah. Akhirnya legalah Abu Hurairah. Nabi mengatakan di kalangan kamu ada seorang mati yang tidak mati dalam keadaan tidak beriman. Rupa-rupanya itulah sahabat Nabi tadi yang dahulunya paling banyak amal, paling banyak ibadat, tetapi akhirnya binasa. Maka di sini kita tak boleh gantung dengan ibadat kita. Maka di sini kita dapat faham tak boleh gantung dengan amal ibadat kita, dan kita tidak boleh gantung dengan ilmu yang Allah beri pada kita. Tak boleh merasa kita sudah soleh, tak boleh merasa kita sudah alim, kita tak boleh rasa kita ni orang yang hebat, tak boleh. Semua tidak boleh. Yang kita boleh melihat itu kelebihan Allah, itu rahmat Allah. Itulah yang menentukan, Allah lah yang menentukan segala-galanya. Jadi kita boleh melakukan amal ibadat dengan apa? Dengan rahmat Allah. Kita boleh melakukan ibadat dengan apa? Dengan fadl Allah, dengan kelebihan Allah yang Allah beri kepada kita. Kita tidak ada apa-apa pun. Sebab tu tak ada benda pun kita nak bangga. Nak bangga dengan ilmu tidak ada. Nak bangga dengan ibadat tidak ada. Akhirnya apa? Akhirnya hanya bergantung dengan rahmat Allah Ta'ala sahaja. Tidak ada yang kita mampu kecuali dengan pertolongan Allah Ta'ala sahaja. Itulah yang berlaku kepada Al-Imam Hasan Basri. Walaupun dikatakan seorang yang soleh, kalamnya itu bagaikan Al-Quran. Kalimah dia bercakap itu bagaikan Al-Quran. Kalimah yang penuh hikmah. Nasihat-nasihat dia terus maknanya memberi kesan dalam hati. Ikhlasnya Imam Hasan Basri. Kalau dia nasihat ahli maksiat, terus bertaubat kepada Allah Ta'ala. Tetapi setiap malam menangis takut kepada Allah. Begitu juga dengan apa dia ni, Ali Zainul Abidin As-Sajjad. Sembahyang ibadat, sujud sampai 1000 rakaat satu hari, tapi menangis takut, tak rasa layak lagi masuk dalam syurga. Begitu juga dengan Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, seorang yang sangat warak dalam warak dan juga adil dalam pentadbiran, dalam pemerintahan. Seorang pemerintah yang soleh tetapi menangis setiap malam. Kenapa? Kerana tidak merasa layak masuk dalam syurga. Kenapa? Kerana rasa tidak ada amal. Jadi para sahabat jamaah, jangan rasa sudah beramal, jangan rasa sudah soleh, jangan rasa sudah baik. Maknanya hanya rasa syukur dengan Allah bila Allah beri kita boleh buat baik. Bersyukur kepada Allah bila Allah beri kita buat amal ibadat. Dan kita dapat ibadat dengan apa? Dengan rahmat Allah. Kita dapat ibadat dengan apa? Dengan kelebihan Allah. Sebab itu Allah Ta'ala berfirman, Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Apa maksudnya? Katakan olehmu wahai Muhammad, dengan anugerah Allah. Qul bifadlillah, dengan kelebihan Allah, dengan anugerah Allah, wa birahmatihi, dengan rahmat Allah. Wahai Muhammad, kamu katakanlah ini dengan anugerah Allah, ini dengan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah, maka yang demikian itu, maka hendaklah engkau suka. Kamu kena gembira. Ingat, kita boleh gembira dengan taat, tapi kita melihat dengan rahmat Allah. Kita buat ibadat, kita boleh gembira, tapi dengan kelebihan Allah, dengan anugerah Allah.
Maka Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, katakanlah olehmu dengan anugerah Allah, dengan rahmat Allah, yang demikian itu hendaklah sukalah mereka itu. Maka hendaklah suka mereka itu, faliyafrahu, hendaklah kamu gembira mendapat rahmat Allah, gembira dengan rahmat dan kelebihan Allah Ta'ala, iaitu terlebih baik daripada barang yang dihimpunkan mereka itu, dan lebih baik daripada apa yang mereka himpunkan. Bermakna apa? Dengan rahmat Allah itu lebih baik daripada segala-gala. Jadi kita boleh buat amal ibadat dengan apa? Dengan rahmat Allah. Maka dengan rahmat Allah yang paling maknanya yang menyebabkan kita ini bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dan dikata hingga daripada segala ilmu dan amal dan iradat dan juga ahwal mereka itu. Apa dia? Yakni dengan rahmat Allah, yakni dengan ilmu, dengan amal, dengan iradat, dengan segala keadaan, itu semua dengan rahmat Allah. Kita dapat ilmu dengan rahmat Allah, kita dapat ibadat dengan rahmat Allah, dapat amal dengan kelebihan Allah, rahmat dan kelebihan Allah, semuanya terlihatlah kepada Allah yang memberinya. Kemudian dikatakan hanya saja tiada disuruh hamba itu dengan meninggalkan suka. Boleh, Allah tidak larang kita gembira, meninggalkan suka, yakni gembira. Maka tiada disuruh hamba itu dengan meninggalkan suka pada sekaliannya, kerana bahawasanya yang demikian itu daruratul basyariyah, iaitu keperluan manusia. Biasalah manusia ni Allah beri dah, ada masa kita gembira, ada masa kita bersedih. Masa bila kita gembira, bila kita dapat nikmat. Masa bila kita bersedih, bila kita diberi ujian. Memang manusia begitu. Maknanya kalau kita tengok orang tu senyum sama, gembira sama, dia tak ada rasa susah ke? Bukan susah-susah. Bukan tidak susah. Hanya kadang-kadang orang tu berjaya gembirakan kesusahan. Maknanya. Maka begitu memang sifat manusia. Darurat, maknanya daruriyah, maknanya keperluan manusia. Gembira tidak salah. Allah Ta'ala tak larang kita gembira. Kita buat taat, kita gembira, alhamdulillah. Kita belajar, kita dapat ilmu, kita gembira, alhamdulillah. Maka tidak salah gembira yang demikian itu, kerana sifat manusia yang tiada boleh menghilang akan dia. Kerana itu dah memang jadi sifat manusia yang tidak dapat hilang. Tetapi sayugialah memerintahkan dia, maka bagi perkara yang patut padanya. Nak gembira boleh, tapi yang patut, yang sewajarnya. Macam mana? Gembiralah dengan melihat dan sesuatu itu dengan rahmat dan kelebihan Allah. Dengan kelebihan, rahmat dan kelebihan Allah. Dan kata Imam Razi radhiyallahu anhu, adalah makna ayat itu sayugia bahawa disuka kamu pada anugerah Allah Ta'ala atas kamu, tiada pada segala amal kamu. Kata Imam Razi, kamu gembira bukan tengok pada amal, kamu gembira tengok pada rahmat Allah yang Allah memberi kepada kamu. Alhamdulillah, Allah Ta'ala pilih kita dapat buat taat. Maka kita gembiralah. Tapi gembira tu bukan kerana kita ni orang yang hebat boleh buat taat. Tidak, tak ada apa pun. Yang kita gembira kerana Allah memberi kelebihan Allah kepada kita, ilmu rahmat Allah beri pada kita, sehingga kita boleh melakukan ketaatan. Dan inilah mazhab ahli sunnah. Maka berkata mereka itu, bermula hamba itu jikalau taat ia kepada Tuhannya dengan sebesar-besar taat pada awal jadi alam hingga kepada hari kiamat, maka tiada masuk ia akan syurga, melainkan dengan fadlanya dan rahmatnya. Katanya pengarang kitab, seandainya manusia itu beribadat, daripada dia kecil lagi dia beribadat, maknanya daripada dia balil sampai dia mati, sepanjang hidupnya beribadat kepada Allah. Andai kata manusia beribadat, tak pernah buat maksiat sikit pun, hidup dia ibadat semata-mata, tetap kalau ikutkan masih lagi tak layak masuk syurga. Kenapa? Kerana inna sil'atallahil ghaliyah, inna sil'atallahil jannah. Barang dagangan Allah Ta'ala terlalu mahal. Terlalu mahal.
dan barang dagangan Allah yang mahal itu syurga. Tak layak, tak mampu kita, tak boleh nak membeli syurga dengan amal ibadat kita. Tak boleh. Tidak boleh sama sekali nak membeli syurga dengan amal ibadat kita. Tak mampu. Kerana apa? Kerana nilaian syurga itu begitu besar sekali. Sehingga dikatakan bahawa ahli-ahli syurga, kalau dibuka syurga, dia nak sujud pada Allah, nak buat amal ibadat lagi. Kerana dia mengatakan, tak layak kami tidak beribadat dengan kepadamu ya Allah dengan bersungguh-sungguh. Maka kalau begitu masuk syurga dengan apa? Dengan fadl, kelebihan Allah, dengan rahmat Allah. Dan adalah segala orang yang arif itu daripada orang yang ahli maqam ini atas dua bahagi. Setengah daripada mereka itu berjalan kepadanya, dan setengah daripada mereka itu sampai kepadanya. Dan kedua itu tiada memandang baginya wujud dan tiada amal. Orang yang beribadat dia tidak pandang amal. Dia tidak pandang amal dia. Walaupun dia beribadat banyak, dia ada dua. Satu orang yang berjalan kepada Allah, yang kedua orang yang sudah sampai kepada Allah. Ini kita akan bicara dalam matan yang akan datang. Hanya kita beritahu, kul bifadlillah wa birahmatihi. Katakanlah dengan rahmat Allah, dengan kelebihan Allah dan dengan rahmat Allah. Falyafrahu, hendaklah kamu bergembira. Fabidzalika falyafrahu, maka demikian itu hendaklah kamu bergembira. Kerana apa? Ia lebih baik, huwa khairum mimma yajma'un, lebih baik daripada apa yang kamu himpunkan. Maka kata ulama, dengan kelebihan Allah, yakni dengan Islam, dengan rahmat Allah, yakni dengan Al-Quran, kamu kena gembira. Kamu ini diberi Al-Quran dan rahmat Allah. Ada ulama mengatakan bahawa kamu kena gembira dengan kelebihan Allah, yakni hidayat Allah. Dan kamu kena gembira dengan rahmat, yakni syurga Allah. Ada ulama mengatakan kamu kena gembira dengan kelebihan Allah, yakni bertauhid kepada Allah dengan ilmu. Dan dengan rahmat Allah, kamu kena gembira dengan dapat tauhid kepada Allah, dengan memandang kepada Allah. Dengan arti kata, kita bersyukurlah dengan Allah, dengan kelebihan Allah, dengan rahmat Allah lah Allah memberi kebaikan kepada kita semua. Jadi, ingat, gembira buat taat, jangan sampai ujub, jangan sampai takabur. Dan bila buat taat, ingat, buat taat bukan kita yang boleh buat taat. Kita buat taat itu dengan kelebihan Allah, dengan rahmat Allah. Jadi selepas buat taat, tugas kita bersyukur kepada Allah, bukan berbangga dalam buat taat. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada para jemaah. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita semua di kalangan hamba Allah yang soleh. Hamba Allah yang soleh. Jadi sesiapa yang inginkan buku zikir, boleh lagi bagi nombor, boleh WhatsApp kepada nombor 0145344622. Dan yang sudah maknanya membayarnya untuk buku zikir itu, insya-Allah kita sudah post, nanti akan sampai, nanti boleh diamalkan amalan-amalan zikir tersebut. Jadi insya-Allah moga-moga Allah Taala beri kebaikan kepada kita semua. Moga-moga Allah Taala jadikan kita hamba Allah yang saleh, dan kita mohon kepada Allah agar Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita. Kita mohon Allah ampunkan dosa kita, dosa guru kita, dosa ibu bapa kita, dosa orang yang kita kasihi, dan jangan lupa kita juga minta ampun kepada Allah dosa-dosa orang yang benci kita. Maknanya. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Jadi Ustaz minta maaf di atas segala kelemahan, kekurangan, menyampaikan atas apa yang Allah sampaikan, apa yang Allah beri. Ustaz bukan orang alim, bukan orang soleh, bukan orang yang ada ilmu, bukan orang yang ada amal, dan bukanlah seorang guru sebenarnya. Hanya sekadar menyampaikan saja. Moga-moga Allah Ta'ala kurniakan antum guru yang lebih soleh, guru yang soleh, yang murabi, yang boleh didik hati-hati kita. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.